ayat 39 surah Ar-Ra'd muka surat 254. Okey, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, surah Ar-Ra'd muka surat 254 ayat yang ke-39. Ayatnya berbunyi yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Wa indahu ummul kitab. Okey. Yamhu memadam ataupun menghapuskan. Terjemah yamhu menghapuskan. Allahu oleh Allah. Allahu oleh Allah. Ma apa yang yasha'u dia kehendaki, yasha'u dia kehendaki, wa dan yusbit dia mengekalkan. Terjemah yusbit dia mengekalkan. Terjemah yusbit dia mengekalkan. Okey. Mensabitkan itu maksudnya. Mengekalkan, mensabitkan. Wa dan indahu di sisinya, maksudnya di sisi Allah. Indahu di sisinya, di sisi Allah. Ummul kitab. Ummul kitab, terjemah dia ummul kitab dulu. Itu terjemah ummul kitab. Nanti baru kita terangkan apa makna ummul kitab kat sini. Boleh? Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Aziz, terjemahkan boleh? Tuan Haji Aziz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menghapuskan oleh Allah apa yang dia kehendaki dan dia mengekalkan dan di sisinya umul kitab. Okey, baik. Minggu lepas saya beritahu, terima kasih Tuan Haji Aziz. Minggu lepas saya beritahu pada semua sahabat-sahabat, ada 6 perkara yang orang kafir cuba timbulkan persoalan untuk reject kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kan? Ada 6 perkara yang orang kafir timbulkan untuk reject kebenaran Nabi SAW. Sekadar nak tanyalah, siapa nak ulang balik 1 sampai 5? Ada tak siapa bersedia untuk ulang balik 1 sampai 5? Ada? Ada tak? Try Ustaz. Okey, boleh cuba Puan Izzah, insya-Allah. Okey, 1. Mereka mengatakan Nabi makan makanan dan berjalan di pasar macam orang kebiasaan yang lain. 2. Kenapa Allah pilih Nabi di kalangan manusia biasa bukan dari malaikat. 3. Nabi sibuk dengan isteri-isteri dan anak-anak. 4. Kalaulah benar dari Allah, Nabi itu dari Allah, mesti apa jua mukjizat yang diminta ditunaikan. Yes. 5. Mereka selalu cabar Nabi turunkan azab. Okey. 5. Okey, baik. Tapi betul lah tu. Mereka selalu cabar Nabi turunkan azab, datangkan azab, tapi kenapa Nabi tak mampu nak mendatangkan masa mereka cabar tersebut? Okey, terima kasih Puan Izzawani. Minggu lepas kita dah bincang 5 perkara tersebut, 5 persoalan ataupun 5 kemusykilan. 5 cara, 5 alasan. 5 alasan lagi tepat. 5 alasan yang mereka bagi untuk reject kebenaran Nabi SAW. Sebenarnya 6. Jadi yang ke-6 saya tak beritahu sebab ada kaitan dengan ayat ini. Apa alasan yang ke-6? Alasan yang ke-6 ialah, kalaulah betul dia Nabi, kenapa dia tidak konsisten dalam apa yang dia sampaikan? 2 point. Kalau betul dia Nabi, kenapa dia tidak konsisten dalam apa yang dia sampaikan? Dulu mula-mula kata masa solat boleh mabuk. Dulu mula-mula kata masa solat boleh mabuk. Siapa mabuk? Mabuk lah. Pergi solat lah. Okey. Kemudian kata, okey, boleh mabuk tu, cuma jangan solat, masa nak solat tak boleh mabuk. Okey. Last sekali tak boleh mabuk langsung. Jadi apa ni? Nabi apa ni? Konsisten. Sekejap boleh, kejap tak boleh. Dulu tak bagi ziarah kubur, sekarang suruh ziarah kubur pula.
Dulu ada ayat hukumnya macam ni, sekarang hukumnya macam ni. Jadi nampak sangat dia reka. Tu tuduhan mereka pada Nabi ialah Nabi punya keputusan, Nabi punya decision atas satu perkara berubah-ubah. Dulu haram, sekarang halal. Dulu boleh, sekarang tak boleh. Okey? Dulu masa peperangan satu wajib kena lawan 20. Sekarang tak perlu, satu wajib lawan 2 sahaja. Jadi nampak sangat kalau Allah Ta'ala yang buat keputusan, ni orang kafir kata lah ni. Kalau Quran daripada Allah, Allah Ta'ala buat satu keputusan, satu ni je lah sampai bila? Hujan, ribut, petir, berlaku gempa bumi ke, berubah kaum ke, berubah generasi ke, inilah hukumnya. Nampak? Itu cara mereka untuk reject Nabi. Contoh lagi jelas, ayat dalam surah An-Nahl. Tolong baca Puan Siti Nulis boleh? Puan Siti Nulis ayat dalam surah An-Nahl. Saya cari muka surat je. Ni, poin mereka untuk reject Nabi ialah kenapa Nabi punya ayat tak konsisten. Dulu kata macam ni, lepas tu macam ni. Dulu mula-mula puasa siang malam tak boleh jimat, lepas tu lama sikit malam boleh, siang je tak boleh. Jadi apa ni hukum pelik-pelik ni? Macam tu lah, lebih kurang orang kafir kata. Ya tak jumpa muka surat lagi. Okey, muka surat 278. 278 Puan Siti Nulis 278 ayat 101. Ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad mengada-ngadakan sahaja, sebenarnya kebanyakan daripada mereka tidak mengetahui. Terima kasih Puan Siti Nulis. Tengok, apabila kami ganti satu ayat dengan ayat yang lain, mula-mula Allah turunkan ayat macam ni, Allah ganti ayat lain. Dulu hukum macam ni, Allah ganti ayat lain. Padahal Nabi bukan reka sendiri, ayat-ayat itu Allah yang turunkan. Mula-mula Allah turunkan ayat lain, lepas tu lain. Maka Allah kata, apabila kami ganti satu ayat di ayat yang lain, maka orang kafir mengatakan, anta muftar, kamu menipu. Dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Nampak? Jadi oleh kerana berlaku, orang putih panggil abrogated. Ayat ni memasukkan ayat ni. Ayat baru turun memasukkan ayat lama turun. Jadi masuk-masuk ni, orang musyrikin kata, orang kafir kata, nampak sangat mereka sendiri. Dulu lain, sekarang lain. Dulu lain, sekarang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, pemansuhan hukum ni Allah yang buat kerana Allah Maha mengetahui. Allah jawab. So, tengok surah Al-Baqarah. Tolong baca boleh? Tuan Haji Izali Sulaiman, surah Al-Baqarah. Ni cara Allah jawab orang kafir ni lah yang apa yang tak nak terima, yang tak nak percaya Nabi ni benar daripada Allah. Alasan dia ialah sekejap cakap lain, sekejap cakap lain. Ni Allah beritahu, Quran tu aku yang turunkan, aku yang memansuhkan ayat tu dengan ayat ni, hukum tu dengan hukum ni. Kenapa aku buat? Ni nak beritahu. Tengok muka surat 17 muka surat 17 Tuan Haji Izali, ayat yang ke-106 dan 107. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan daripada ingatan, pasal kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengan dia. Tidakkah kamu tahu bahawa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu? Tidakkah kamu tahu bahawa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah? Okey, terima kasih Tuan Haji Izali. Kira Allah kata, mana-mana ayat yang kami mansuhkan ataupun kami buat Nabi lupa ayat tersebut, kami akan ganti dengan ayat yang sama atau ayat yang lagi baik padanya. Maka Allah beritahu, kenapa Allah buat macam tu? Kamu tak tahu ke yang Allah ni Maha berkuasa atas segala sesuatu? Kemudian Allah cakap lagi, kamu tak tahu ke Allah pemilik langit dan bumi? Dia buat hukum hakam, dia buat undang-undang, dia buat peraturan, suka hati dia. Saya ada syarikat, saya owner, pemilik pada syarikat saya. Pagi masuk kerja, saya kata apa? Okey, minggu depan Raya Haji, kita bagi cuti 2 hari je. Minggu depan Raya Haji, contohlah, saya kata, saya owner syarikat, saya kata pada semua staff-staff saya, minggu depan Raya Haji, cuti 2 hari je. Okey? Lama sikit, saya rasa macam kerja banyak lagi, saya boleh panggil balik, saya beritahu apa? Panggil balik saya punya pembantu, saya kata apa? Beritahu dia orang, minggu depan cuti 1 hari je, tak jadi 2 hari, kerja banyak sangat. Jadi pembantu saya ni, dia beritahu lah. Okey, bos kata cuti 1 hari, tak jadi 2 hari. Maka orang boleh bertikai kata, tak boleh sebab syarikat saya, suka hati saya. Syarikat tu syarikat saya. Saya nak ubah hukum hakam, saya nak ubah keputusan saya, suka hati saya.
Mula-mula saya kata 2 hari, betul saya nak ubah jadi 1 hari. So syarikat saya, so kaji saya. Ni nak faham ayat ni. Allah Ta'ala kata langit bumi dia punya. Undang-undang dia yang buat. Suka hati dia lah. Tuan-tuan dan puan-puan, pemansuhan hukum ni bukan saja berlaku pada zaman Nabi Muhammad. Sebelum zaman Nabi Muhammad, pemansuhan hukum ni dah biasa berlaku. Contoh, zaman Nabi Adam boleh kahwin adik-beradik. Syariah zaman tu. Kemudian zaman Nabi seterusnya dah tak boleh. Kahwin adik-beradik, kena kahwin dengan orang lain. Zaman Nabi Yaakob, seorang lelaki boleh kahwin dengan 2 beradik sekaligus. Kakak dengan adik dua-dua dia kahwin. Boleh. Kemudian hukum tu dimasukkan dalam syariat kita dah tak boleh. Jadi pemansuhan hukum ni bukan saja zaman Nabi Muhammad berlaku. Zaman Nabi dulu-dulu pun berlaku. So bila kena masa Nabi Muhammad, tak boleh. Dia tak konsisten. Dia punya penyampaian dia dulu lain, sekarang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, hukum akan berubah biasa. Desain rumah zaman dulu dah tak sesuai nak buat pada zaman sekarang. Silibus pelajaran zaman dulu, tuan-tuan, sama tak dengan zaman sekarang? Nak tanya. Kita sekolah rendah dulu dengan anak kita sekolah rendah sekarang. Kita ajar anak buat kerja sekolah, kita pun pening. Susah kerja sekolah ni. Tengok kerja sekolah anak kita darjah 2, darjah 3 sekarang. Kita pun kadang-kadang susah nak buat. Nak cerita ni, silibus pelajaran zaman kita sekolah rendah dulu dengan sekarang dah tak sama. Takkanlah budak sekolah sekarang pun nak ikut silibus zaman mula-mula kita merdeka dulu. Tak. Jadi ada perkara-perkara yang terpaksa diubah mengikut kesesuaian, mengikut keadaan zaman. Contoh tadilah hukum Arab. Allah Ta'ala boleh je. Turun je Quran, haram terus. Boleh. Tapi atas dasar pengetahuan Allah Ta'ala, tak sesuai. Orang dah biasa minum arak berpuluh-puluh tahun. Nak haramkan terus bukan senang. Lepas tu turun peringkat demi peringkat. Hukum dia, undang-undang dia. Lepas tu Allah kata dalam jelas, ni yang keenam. Persoalan ataupun alasan yang keenam yang mereka timbulkan untuk reject Nabi ialah Nabi tidak konsisten dalam menerangkan hukum hakam undang-undang syariat dia. Sekejap boleh, sekejap tak boleh, sekejap halal, sekejap haram. Mana satu ni? Maka Allah kata, yaqullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah padam mana-mana ayat dia nak padam. Allah ganti mana-mana ayat dia nak ganti. Allah nak ubah mana-mana hukum, mana-mana peraturan yang dia nak ubah. Wa yuthbit, dan dia kekalkan yang mana dia nak kekalkan. Ada yang dikekalkan, dia kekalkan. Yang dia tak nak kekalkan, dia buat Nabi lupa, dia turunkan ayat baru untuk memansuhkan ayat yang kemudian. Terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Mula-mula dulu ketika mana Allah Taala nak suruh orang Islam semangat berkobar-kobar dalam peperangan, satu wajib kena lawan 20 orang. Mula-mula. Kemudian Allah Taala kurangkan. Satu wajib lawan 2 sahaja. Dia dalam surah Al-Anfal ada. Jadi pemansuhan hukum ni Allah Ta'ala buat kerana Allah Ta'ala maha mengetahui. Kerana Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang sesuai, apa tak sesuai bagi manusia. Okey, baik. Di sisi Allah, Ummul Kitab. Kita biasa dengar Ummul Kitab apa dia? Al-Fatihah. Betul. Nabi kata, La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Betul. Memang ada hadis. Memang ada hadis mengatakan tentang Al-Fatihah tu Ummul Kitab. Ya, Al-Fatihah Ummul Kitab, betul. Tak salah. Tapi kat sini, di sisi Allah ada Ummul Kitab, bukanlah maksudnya Al-Fatihah, tuan-tuan dan puan-puan. Ummul Kitab kat sini ialah, apa dimaksudkan dengan Ummul Kitab kat sini? Yang dimaksudkan dengan Ummul Kitab kat sini ialah ilmu Allah yang telah tercatat di Lauh Mahfuz. Ilmu Allah, pengetahuan Allah yang telah pun tercatat, tertulis di Lauh Mahfuz. Itu maksud ilmu kitab kat sini. Maksudnya apa dia? Apa yang Allah Ta'ala tentukan, apa yang Allah Ta'ala telah tulis di Lauh Mahfuz. Okey, baik. Timbul satu soalan. Satu persoalan. Apa yang Allah Ta'ala telah tulis di Lauh Mahfuz, apa yang Allah Ta'ala telah tulis di Lauh Mahfuz, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, makhluk pertama yang Allah Ta'ala ciptakan adalah Lauh. Papan untuk ditulis. Lauh Mahfuz, papan. Lauh tu papan, tablet. Kemudian Allah ciptakan apa? Lepas Allah ciptakan papan tu, Allah ciptakan Al-Qalam. Qalam, pena. Kemudian Allah Ta'ala kata apa dia? Pada qalam tu, tulis apa yang bakal berlaku. Apa yang akan berlaku dan apa akan terjadi. Maka, pena tadi mula menulis. Apa perkara-perkara yang bakal berlaku kat muka bumi hari ni, minggu depan, bulan depan, sampai hari kiamat. Tulis. Lepas pada tu, hadis tu berbunyi, Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf.
pena telah diangkat. Maksudnya ketetapan telah ada di Lauh Mahfuz dan telah kering lembaran-lembaran tersebut. Telah kering lembaran-lembaran tersebut. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Kalaulah lembaran-lembaran itu telah kering. Okey. Kenapa boleh berlaku pemansuhan? Jelas, kenapa boleh berlaku pemansuhan? Ketetapan dah ada. Padam balik buat baru. Macam tak kena je. Okey, baik. Maksud yang dimaksudkan dengan diangkat pena kat sini ialah Allah Ta'ala angkat pena mengenai perkara-perkara yang bakal berlaku mengikut ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala. Adapun padam tulis ni yang kita bincang sekarang ni, apa yang tertulis di Lauh Mahfuz itulah bakal berlaku dan tidak ada berlaku padanya mansuh-mansuh ni tak ada. Adapun yang kita bincang ni, apa yang Allah Ta'ala padam, yang Allah Ta'ala kekalkan ni, hanyalah berlaku pada suhuf-suhuf lembaran-lembaran yang Allah Ta'ala nak turunkan pada Nabi. Iaitu lembaran-lembaran yang Allah Ta'ala bagi pada malaikat. Lembaran Allah di Lauh Mahfuz tu dah tetap, tidak akan berlaku ada, dipanggil pindaan. Bahasa sekarang panggil pindaan. Tak perlu dipinda lagi, tak perlu ditokok tambah, tak perlu lagi nak dibatalkan buat yang baru, tak perlu. Yang tu memang dah sejak azali tak akan berubah. Yang berubah-ubahnya apa? Hukum dalam Quran ni. Dulu boleh, dulu tak boleh, sekejap halal, sekejap haram. Maka yang kita bincang kat sini adalah bukan kitab Lauh Mahfuz, tapi Al-Quran. Al-Quran yang berada di malaikat-malaikat. Malaikat pegang. Macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran turun daripada Allah, daripada langit Arash ke langit dunia satu malam. Hanya pada satu malam. Iaitu malam Lailatul Qadar. Adapun turun pada Nabi, daripada langit dunia pada Nabi Muhammad SAW, turun dalam masa 23 tahun. Jadi dalam masa 23 tahun itulah berlakunya abrogate, pemansuhan hukum. Mula-mula ayat ni turun kata boleh, lepas tu turun sikit kata tak boleh. Mula-mula ayat ni turun kata maafkanlah, tak payah perang lagi, tak payah lawan lagi orang musyrikin. Lama sikit turun ayat, okey, perang, boleh perang, lawan mereka pula. Jadi apa yang berlaku pada kitabullah, apa yang berlaku pada kitab Al-Quran ni, maksudnya sekejap boleh, sekejap tak boleh, mula-mula halal, lepas tu haram, mula-mula haram, lepas tu halal, semua tu telah pun tertulis di Lauh Mahfuz. Maknanya di Lauh Mahfuz telah tertulis, nanti Allah akan turunkan ayat ni, selepas beberapa bulan akan dimasukkan ayat ni kerana turunnya ayat yang baru. Itu makna Ummul Kitab kat sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang kamu nampak, yang ni Allah cakap pada orang musyrikin, yang kamu nampak berubah-ubah tu ialah ayat Quran yang aku turunkan pada Nabi. Yang tu berubah-ubah. Maksud berubah-ubah tu hukum dia. Adapun yang ada di Lauh Mahfuz, Ummul Kitab ni Lauh Mahfuz, tidak pernah berubah. Apa berlaku ini, itulah sebenarnya yang telah tertulis. Kita malam ni duduk depan komputer, duduk depan telefon masing-masing, itulah sebenarnya telah tertulis di Lauh Mahfuz. 40 tahun lepas kita pun mungkin tak terfikir kita akan belajar depan laptop, kita akan muzakarah depan komputer, depan telefon, kita tak terfikir. Tapi itulah yang telah tertulis di Lauh Mahfuz. Apa berlaku 30 tahun akan datang, 20 tahun akan datang pun kita tak tahu apa berlaku. Dan itu semua telah tertulis di Lauh Mahfuz. Okey, baik, saya terus ni masuk ayat baru. Habis dah. Jadi 6 alasan mereka guna untuk reject kebenaran Nabi SAW. Ini 6 alasan. Untuk reject Quran, alasan lain pula. Untuk reject kebangkitan, alasan lain pula. Jadi bila jumpa ayat-ayat Quran tentang mereka reject Nabi lepas pada ni, insya-Allah dia berkisah tentang 6 juga. Bila jumpa ayat Quran kan akan datang yang menceritakan tentang orang kafir reject Nabi SAW, dia hanya berkisah tentang 6 perkara itu sahaja. Okey, baik, masuk ayat baru. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang surah Ar-Ra'd, muka surat 254, ayat yang ke-40. Wa dan in jika ma apa yang, wa dan in jika ma apa yang, nuriyannaka kami memperlihatkan kepadamu, nuriyannaka kami memperlihatkan kepadamu, ba'dha sebahagian
Dalam bracket tulis azab. Dalam bracket tulis azab. Allazi yang. Allazi yang. Na'iduhum, kami janjikan kepada mereka. Na'iduhum, kami janjikan kepada mereka. Ataupun natawaffayannaka, kami mematikan engkau. We cause you to die. Kita terjemah. We cause you to die. Kami akan mematikan engkau. Natawaffayannaka ni berasal pada perkataan wafat. Okey. Maka innama hanya saja alaika ke atasmu tu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaika ke atasmu, maksud ke atasmu adalah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-balagh, menyampaikan. Al-balaghu, menyampaikan. Wa dan alaina ke atas kami al-hisab, memperhitung, reckoning, berterjemah reckoning. Al-hisab, memperhitung. Okey, baik, tolong terjemahkan dia. Puan Izawani terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika apa yang kami memperlihatkan kepadamu sebahagian azab yang kami janjikan kepada mereka, ataupun kami mematikan engkau, maka hanya saja ke atasmu dan golongan Nabi menyampaikan, dan ke atas kami memperhitung. Okey, baik. Apa maksud ayat ni? Sebelum kita pergi pada maksud, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi pada maksud ayat, saya nak terangkan satu perkara. Dalam ayat ni ada perkataan natawaffayannaka. Dalam ayat ni, tuan-tuan dan puan-puan, ada perkataan natawaffayannaka. We cause you to die. Kami akan mematikan kamu. Kami akan mewafatkan kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, perkataan ni ada berapa dalam Quran? Siapa tahu? Perkataan natawaffayannaka ni ada berapa dalam Quran? Siapa tahu? We cause you to die. Kami akan mematikan kamu. Perkataan ni hanya ada 3 dalam Al-Quran. 3 kali. Perkataan ni hanya ada 3 tempat. 3 patah. 3 biji. Tak tahulah nak panggil apa lagi. Dalam Quran. Boleh Ada 3 tempat je. Saya dapat video ni tahun lepas. Ada orang share video. Tak silap saya kelas hari Isnin lah. Tak pastilah hari Isnin siang ke hari Isnin malam saya dapat video. Video tu dalam bahasa Arab. Tapi bawah tu ada terjemah Indonesia. Terjemah Indonesia ke terjemah Inggeris. Tapi bagus. Orang tu dia cerita tentang rahsia Quran. Dia kata, lafaz natawaffayannaka ni hanya ada 3 tempat dia dalam Quran. Okay, kita bilang kat mana 3. Pertama surah Yunus. Puan Suraya Haidar atau baca boleh? Puan Suraya Haidar. Surah Yunus. Muka surat 214 ayat 46. 214 ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebahagian daripada azab yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami matikan engkau sebelum itu, maka kenapa kami jualah mereka kembalikan dan Allah kepada bukan kenapa, kepada. Oh, sorry. Wait, mana kat mana ni? Tentulah engkau akan melihatnya, atau jika kami mematikan engkau, maka kepada kami jualah mereka kembali dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Ada tak kami akan mematikan kau? Ada tak Puan Suraya? Ada. Natawaffayannaka ada kat situ kan. Jadi pertama surah Yunus ayat 46. Itu satu.
Yang kedua ayat kita sekarang. Surah Ar-Ra'd ayat 40. Surah Ar-Ra'd ayat 40. Ada natawafayannaka. Yang ketiga, tolong baca dia. Wan Tamsiyah Syu'aib, tolong baca boleh? Wan Tamsiyah Syu'aib. Surah Ghafir. Surah Boleh, Ghafir. Okey. Muka surat. Muka surat sekejap. Saya mencari muka surat. Okey, muka surat 475 ayat 77. 475 ayat 77. 77. Ya, page 475 ayat 77. Ayat 77. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bersabarlah engkau, Muhammad. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Meskipun kami perlihatkan kepadamu sebahagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, namun kami wafatkan engkau sebelum ajal menimpa mereka. Kepada kamilah mereka dikembalikan. Okey, baik. Terima kasih puan. Okey, nampak 3 tempat ni. Pertama tengok kat skrin. Surah Yunus ayat 46, Ar-Ra'd ayat 40, Ghafir 77. Okey. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan buka Quran belakang sekali indeks. Quran belakang sekali ni. Ni Quran belakang sekali. Quran kita belakang sekali. Ada tulis ni kan, list surah, the list of surah name. Ni. Ada tak? Jumpa tak? Boleh? Ini saya tak nampak kat skrin. Ni. Al-Baqarah, Al-Fatihah. Quran tuan-tuan pun ada juga insya-Allah. Cuma mungkin lain sikit lah. Boleh dah buka? Okey. Semua buka kalau boleh. Tuan-tuan dah apa-apa surah Yunus surah ke berapa? Surah Yunus surah yang ke berapa? 11. 10. 10. 10. Yes. Surah 10. Yunus. Ar-Ra'd surah ke berapa? Ar-Ra'd surah 13. 13. Yes. Ghafir surah ke berapa? 40. 40. Yes. Masya Allah. Jadi Allah letak perkataan natawafayannaka ni dalam surah ke-10, dalam surah ke-13, dalam surah ke-40. Apa sebab dia? Bukan saja-saja kebetulan. Tak. Allah Maha mengetahui, Allah yang susun. 10 ni tuan-tuan nak bagi isyarat Nabi akan berdakwah di Madinah 10 tahun. 13 ni tuan-tuan nak bagi isyarat Nabi akan berdakwah di Mekah 13 tahun. 40 ni tuan-tuan dan puan-puan nak bagi isyarat pada Nabi yang Nabi akan dilantik oleh Allah menjadi Nabi pada umur 40 tahun. Jadi 10 campur 13 campur 40 berapa total dia tuan-tuan dan puan-puan? 63. 63. Yes, 63. 63 ni umur siapa ya? Nabi Nabi. Muhammad. Umur Wafat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Ni saya pun baru dapat tahun lepas ni dengar video ada orang share kat grup lah kita tak silap saya. Tak pastilah Isnin siang ke Isnin malam ada orang share video. Nampak? 63 tahun Allah Ta'ala nak bagi syarat pada Nabi natawafayannaka, kami akan matikan kau. 3 tempat je. Surah ke-46, surah ke-10, 13, 40. Nak beritahu campur 10, 13, 40 jadi 63 umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Ini mungkin mutiara-mutiara, perkara-perkara tersirat yang baru ditemui. Mungkinlah. Mungkin sebab saya pun baru dengar tahun lepas. Kawan-kawan saya yang jadi ustaz pun bila saya cerita benda ni, dia pun baru tahu juga. Ramai juga yang baru tahu. Buat masa ni tak ada lagi lah. Kawan-kawan saya ustaz-ustaz yang saya cerita pasal ni, dia kata dia dah tahu. Okay? Masya Allah. Ada orang share video tu. Tak silap saya kelang kita. Masya Allah. Ini adalah rahsia-rahsia Al-Quran. Siapa yang letak surah-surah ni? Allah Ta'ala yang letak. Allah yang susun ayat ni dalam surah ni, ayat ni dalam surah ni. Bukan saja-saja Allah susun. Allah nak beritahu sesuatu rahsia yang tersembunyi. Masa kita lalu surah Yunus ayat 46. Kita dah lalu kan surah Yunus. Berapa bulan lepas, berapa tahun lepas tak tahu. Mungkin 2 tahun lepas kita lalu surah Yunus. Jadi masa tu ayat 46 surah Yunus ada tak saya terangkan benda ni? Tak ada. Tak ada. Masa kita kelai Isnin malam ni. Masa kita lalu surah Yunus ada tak saya terangkan benda ni? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Sebab apa? Masa tu saya pun tak tahu lagi.
Masa tu saya pun tak tahu lagi. Macam mana saya nak terangkan. Jadi baru saya tahu tahun lepas. InsyaAllah. Ni ilmu yang sangat bagus untuk kita semua. Okay, baik. Habis. Sekarang masuk ayat pula. Allah Ta'ala cakap pada Nabi Muhammad SAW, mereka selalu duk provok kamu. Orang musyrikin lah selalu duk provok kamu. Mana azabnya? Mana azabnya? Maka Allah Ta'ala kata pada Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada kami memperlihatkan kepada kamu sebahagian azab yang kami janjikan kepada mereka. Sama ada kami memperlihatkan kepada kamu sebahagian azab yang kami janjikan kepada mereka. Ataupun kamu mati dulu. Kamu tak sempat tengok azab yang bakal menimpa mereka. Nampak tak maksud ayat ni? Nabi warning, kamu akan kena azab kalau kamu tak beriman. Orang kafir selalu tanya mana azabnya. Jadi azab tu memang akan berlaku pun. Apa Allah tentukan, apa Allah katakan berlaku, memang akan berlaku. Cumanya, sama ada kau sempat tengok atau kau tak sempat tengok, itu pulang pada Allah. Yang penting, mereka tetap akan dikembalikan pada Allah dan tugas kau hanya sampaikan. Mungkin Nabi SAW sampaikan warning 10 azab. Contoh, Nabi warning 10 azab. Tengok-tengok masa Nabi hidup 10 tak berlaku. Adakah Nabi dikira penipu? Adakah Nabi dikira pandai-pandai reka-reka sendiri? Tak. Allah Ta'ala kata, bab bagi azab, bab mengazab mereka, bukan tugas kau. Tugas kau hanya menyampaikan sahaja. Bila kau sampaikan, kau dah selesai. Bab bila nak azab, macam mana jenis azab, tu aku punya kerja. Terpulang pada aku nak buat macam mana. Tugas kau hanyalah menyampaikan, dan tugas kami adalah memperhitung. Kami akan hitung amalan-amalan mereka. Setiap kali kau sampaikan, mereka reject, bertambah dosa mereka. Setiap kali kau sampaikan, mereka reject, bertambah lagi dosa-dosa mereka. Itu maksud ayat ni. Ayat 40. Boleh? Okey, baik, ayat 41. Sama ayat baru. Adakah ada orang nak tanya ke? Dengar macam ada orang cakap nak tanya. Okey, baik. Tak apa. Tolong mute-kan boleh? Tolong mute-kan. Adakah wa dan lam tidak. Lam tidak. Yarau mereka melihat. Yarau mereka melihat. Anna bahawasanya kami. Nakti kami datang. Kami mendatangi. Dua-dua boleh. Nakti kami mendatangi. Kami datang. Al-arda. Di kawasan tanah. Al-arda. Kawasan tanah. Bukan bumi. Tanah. Al-arda. Di satu kawasan tanah. Nanqusuha. Kami mengurangkannya. Nanqusuha. Kami mengurangkannya. Mengurangkan tanah tersebut. Nanqusuha, kami mengurangkannya, maksudnya kami mengurangkan tanah tersebut min daripada atrafiha, hujung-hujungnya. Atrafiha, hujung-hujungnya. Itu maksud ayat ni. Okey. Wa dan Allah yahkumu memutuskan. Yahkumu memutuskan. Terjemah yahkumu memutuskan. La tidak ada ataupun tiada. Terjemah la tiada. Mu'aqqiba yang dapat menolak. Mu'aqqiba yang dapat menolak. Li bagi hukmihi keputusannya. Hukmihi keputusannya. Wa dan huwa dia Allah. Huwa dia Allah. Sari'u sangat cepat. Sari'u sangat cepat. Al-hisab perhitungannya. Al-hisab perhitungannya. Okey, tolong terjemahkan dia Puan Salmiah. Terjemahkan boleh Puan Salmiah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adakah dan tidak mereka melihat bahawasanya kami datang di kawasan tanah, kami mengurangkannya. Betul Ustaz? Betul. Di hujungnya. Kami mengurangkannya di hujungnya. Dan Allah yang mengutuskan, tiada yang dapat mengalah bagi Allah yang apa? Allah yang apa? Allah yang mengutuskan ya. Betul. Bukan saya dengar mengutuskan, memutuskan.
Mengutuskan kan? Memutus. Oh, memutus. Okey. Decide. Okey. Dan Allah yang memutuskan, tiada yang dapat mengalah bagi keputusannya. Dan dia, Allah sangat cepat perhitungannya. Okey, baik. Kata Ustaz. Okey, sama-sama puan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, apa maksud ayat ni? Apa kaitan ayat ni? Orang musyrikin, dia tak percaya bila Nabi SAW, orang musyrikin tak percaya bila Nabi SAW cakap Allah akan azab. Maka mereka pun cabar Nabi. Mana azab? Maka Allah kata, mereka tak tengok ke kami mendatangi satu kawasan tanah, lalu kami mengurangkan tanah tersebut. Apa makna kami mengurangkan tanah tersebut? Okey. Maksud kami mengurangkan tanah tersebut ialah Allah Ta'ala menolong Nabi SAW dengan mencabut nikmat orang kafir dan kuasa mereka. Asalnya tanah tu milik orang kafir. Besar tanah jajahan mereka, orang kafir punya tanah ni. Besar kawasan tanah jajahan mereka. Tetapi oleh kerana mereka kufur pada Nabi SAW, mereka ingkar pada Nabi SAW, maka Allah Ta'ala kata, mereka tak tengok ke tanah yang asalnya mereka punya luas? Tanah yang asalnya mereka punya luas, kami mendatanginya, lalu kami buat tanah tu jadi milik orang lain. Itu maksudnya ni. Contoh, dulu negara kita besar. Tapi oleh kerana kita kufur pada Allah, Allah Ta'ala mendatangi tanah tersebut daripada hujungnya lalu mengurangkannya. Dah dapat hujung-hujung, dah negara sana ambil, negara sini ambil, negara tu ambil. Dah tinggal kecil negara kita. Asalnya negara kita besar. Contoh Brunei negara kita, Singapura negara kita, Thailand pun asalnya negara kita, dalam negara kita contoh. Lalah ambil kat orang sana sikit, ambil orang ni sikit, lalah tinggal sikit negara kawasan jajahan kita. Itu maksud ayat ni. Mereka tak tengok ke bahawasanya kami mendatangi tanah, lalu kami mengurangkan kuasa pemerintahannya daripada hujung-hujungnya. Nampak? Dulu tanah Arab tu semua orang Islam punya. Lalu Allah Ta'ala mendatangi hujung-hujungnya, Allah Ta'ala izinkan orang kafir rampas sikit. Itu contoh zaman sekarang lah. Tapi zaman dulu, Allah Ta'ala cakap pada orang musyrikin Mekah, mereka yang cabar-cabar kau tu, mereka tak tengok ke berapa banyak negara yang asalnya dimiliki oleh satu kuasa, satu kerajaan, lalu Allah Ta'ala buat kerajaan tersebut kehilangan tanah-tanah kuasa-kuasa, tanah di bawah kekuasaannya. Dulu kawasan dia luas, sekarang sikit. Kenapa? Siapa yang buat? Allah Ta'ala yang buat. Tengok surah Al-Ahzab. Ayat ni, tafsiran ini kena ataupun bertepatan dengan surah Al-Ahzab. Tolong baca dia. Wan Nur Zakiyah. Kalau baca boleh. Wan Nur Zakiyah. Surah Al-Ahzab. Boleh Ustaz. Baik, cari buku surat sekejap. Surah Al-Ahzab ni selepas surah Sajadah. Wa awrathakum wa awrathakum ardahum wa diyarahum. Itu ayat ni. Surah Al-Ahzab wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum. Okey, muka surat 421. Puan Zakiyah 421 ayat 27. Ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan begitu juga tanah yang belum kamu pijak. Dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Terima kasih puan. Tengok. Asalnya orang Islam, apa negara orang Islam? Asalnya Islam tak ada negara. Asalnya Allah bangkitkan Nabi di Mekah. Ada tak negara Islam? Mana ada? Mula-mula sekali Madinah. Mereka menerima kehadiran Nabi. Madinah tu je lah. Tapi lama kelamaan Allah Ta'ala luaskan. Allah mewariskan kepada kamu tanah mereka, rumah mereka, harta benda mereka. Mekah asalnya milik orang kafir. 100% milik orang kafir asalnya. Taif 100% milik orang kafir. Yaman masa tu 100% milik orang kafir. Tapi Allah Ta'ala mewariskan kepada kamu bumi mereka.
negeri mereka, harta benda mereka. Itu maksud. Jadi Allah Ta'ala kata pada orang musyrikin Mekah yang tak percaya azab Allah ni, mereka tak tengok ke berapa banyak kawasan-kawasan tanah yang kami telah mendatanginya, kami kurangkan kuasa jajahannya daripada wujud sikit. Ini tafsiran yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Tafsiran yang kedua ialah, maksud ayat ni adalah berapa banyak negara-negara yang kami telah mencabut nyawa pembesar-pembesar mereka dan menghina mereka. Maksudnya macam ni. Dulu, dia dengan keturunan dia adalah orang-orang berkuasa. Dia lagi jaga tempat ni, abang dia jaga tempat tu, adik dia jaga tempat tu. Dulu dia dengan keturunan dia orang yang berkuasa. Lalu kami mendatanginya, kami buat dia jatuh. Daripada kuasa pemerintahan, buat orang lain pula lain. Itu maksud ayat ni. Okey, itu maksud ayat ni. Dia berapa banyak orang-orang yang berkuasa, dia menguasai banyak tempat, menguasai banyak negara, kami mendatangi tempat dia, lalu kami cabut kekuasaan itu pada dia. Dapat pada orang lain. Dia jadi hamba abdi pula. Dia jadi orang biasa pula. Ini Allah Ta'ala buat. Ini sebagaimana Allah boleh buat benda-benda ni pada orang yang sebelum mereka, wahai orang Mekah. Macam itulah juga Allah Ta'ala boleh buat. Allah Ta'ala boleh buat pada umat kamu sekarang. Itu maksud yang pertama. Ya, ada call. Dah saya kumpul. Ya, saya dah kelas. Kenapa ya? Boleh, nanti saya suruh. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, baik. Maksud yang kedua ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan mencabut nyawa mencabut kuasa kepada orang-orang yang sebelum ni. Dia berkuasa, dia raja, dia menteri, dia orang hebatlah. Lalu Allah Ta'ala mendatangi, Allah Ta'ala hilangkan kekuasaan tersebut pada mereka sedikit demi sedikit. Ada pendapat mengatakan, tafsiran yang ketiga ialah Allah Ta'ala mencabut kuasa. Okey, ayat ni tafsiran tadi untuk orang kafir. Tafsiran tadi untuk orang kafir. Adapun untuk orang-orang beriman, ialah maksud Allah Ta'ala mendatangi lalu mengurangkan bahagian hujungnya ialah dengan mematikan ulama-ulama, orang-orang mulia, pembesar-pembesar soleh, orang-orang yang baik. Jadi, kamu tak tengok ke dulu negara tu negara yang makmur, pemimpinnya warak, pemimpinnya soleh, ulama-ulamanya dimuliakan, ulama-ulamanya dihargai. Lalu Allah Ta'ala cabut seorang-seorang, Allah matikan ulama tu, matikan ulama ni. Jadi bila mati ulama-ulama besar ni, keserian agama tu makin berkurangan. Kehebatan agama tu makin berkurangan. Bila Allah Ta'ala matikan ulama-ulama tu. Bila Allah Ta'ala matikan orang-orang yang soleh di kawasan tersebut. Itu maksud ayat ni. Baik. Ini tafsiran yang ketiga. Tafsiran yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan. Tafsiran yang keempat apa dia? Tafsiran yang keempat adalah tafsir yang zahir. Tafsir yang literal. Berapa banyak kawasan-kawasan tanah, okey, yang dulunya tanah tu luas. Tetapi Allah Ta'ala mengurangkannya. Contohnya kat mana? Tepi pantai. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semua tahu, ilmu sejak sekolah rendah lagi, okey, bahawasanya air pantai akan menghakis tanah. Betul kan? Dia hakis tanah. Jadi kawasan tanah tu makin lama makin berkurangan. Ini tafsiran salah satunya yang biasa kita tahu. Yang kedua, ni dia ditulis oleh Allahumma salli ala Muhammad. Yang ini ditulis oleh Profesor Ibrahim Zain. Profesor Ibrahim Zain ni adalah pensyarah UIAPG. Dia kata, ayat ni bukan saja nak cerita tentang laut menghakis tanah, tetapi padang pasir juga, tuan-tuan dan puan-puan, padang pasir juga boleh menghakis tanah. Maknanya apa? Kawasan padang pasir makin lama makin meluas. Bila padang pasir makin lama makin meluas, maka kawasan tanah biasa ni, kawasan tanah yang orang buat rumah, kawasan tanah yang orang bela binatang, makin lama makin berkurangan. Okey? Gurun Sahara, ni saya ambil kat Google ni, ada orang share kelas hari Isnin pagi.
Dia share kat Google, dia ambil daripada Google, dia kata gurun Sahara semakin meluas. Gurun Sahara semakin meluas. Dia kata gurun Sahara telah meluas sekitar 10% sejak tahun 1920. Sejak tahun 1920 sampai sekarang, gurun Sahara sebenarnya telah meluas 10%. Menurut sebuah studi baru yang dibuat oleh ilmuwan daripada University Maryland, dia kata perubahan skala abad terkait batasan padang pasir ini menunjukkan bahawasanya gurun lain juga boleh meluas. Gurun biasanya gurun ni biasanya dia meluas disebabkan hujan. Antaranya lah hujan-hujan, angin-angin. Jadi hujan yang berlaku menyebabkan Sahara ni dia makin lama makin meluas. 10% selama daripada 1920 sampai 2013. Nanti saya share link tu kat kelas kita insya-Allah. Jadi ayat ni nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni nak bagi tahu apa? Ayat ni nak bagi tahu bahawasanya gurun Sahara, padang pasir ni dia menghakis tanah. Padang pasir ni dia menghakis tanah. Daripada hujungnya sikit dia menghakis tanah. Jadi Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, mereka tak tengok ke? Kami mendatangi kawasan tanah, lalu kami mengurangkan sikit daripada ujungnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memutuskan segala perkara. Apa Allah nak buat? Allah nak buat. Allah nak buat bumi ni terbelah ke? Allah nak buat bumi ni hancur ke? Allah nak buat seluruh bumi ni ditenggelami air ke? Itu pulang pada Allah. Manusia mampu tak nak sekat pembesaran padang pasir tadi? Manusia mampu tak nak sekat hakisan-hakisan tanah yang Allah Ta'ala buat di tepi-tepi pantai? Manusia mampu tak? Tak mampu, tuan-tuan dan puan. Manusia tak mampu. Kalau Allah nak buat, dan manusia memang tak akan mampu untuk sekat. Kemudian Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala bila buat satu keputusan, tiada siapa yang dapat menolak keputusan Allah Ta'ala. Dan ke akhirat nanti, seramai mana pun manusia yang kufur pada Allah, seramai mana pun manusia yang ingkar pada Allah, Allah Ta'ala sangat cepat perhitungannya. Allah Ta'ala sangat cepat perhitungannya. Sekejap dia nak settlekan urusan perhitungan seluruh manusia. Kita ini kalau satu kes kat mahkamah bertahun-tahun tak selesai. Bertahun-tahun tak selesai satu kes kat mahkamah. Walhal hakim dah banyak, lawyer dah banyak. Contohlah, ini sekadar contoh. Ke akhirat nanti, tuan-tuan dan puan-puan, ke akhirat nanti Allah Ta'ala akan selesaikan penghisapan seluruh manusia. Ada dua hadis. Pertama, sekadar waktu pemerahan susu. Manusia pada tuan binatang, dia pergi perah susu kambing, perah susu lembu, berapa lama ambil masa? Untuk seekor kambing, seekor lembu, berapa lama? Kejap je kan? Allah Ta'ala akan hisap manusia lagi kejap, lagi ringkas pada itu. Ada hadis lain Nabi sebut separuh hari. Sejak zaman Nabi Adam sampailah zaman kita sekarang, sampailah kiamat nanti, seluruh manusia itu Allah Ta'ala nak hisap, nak hitung amal-amal mereka, hanya ambil masa setengah hari. Jadi setengah hari ke, sekadar sepemerahan susu ke, semua tu nak tunjuk terlalu cepat masa yang Allah Ta'ala ambil untuk menyelesaikan perhitungan seluruh manusia. Okey, baik, masuk ayat baru. Kita dua ayat lagi, betul habis surah Ar-Ra'd, masuk surah Ibrahim insya-Allah. Wa dan qad sesungguhnya makara telah membuat perancangan. Makara telah membuat perancangan jahat. Kena tambah sikit lah. Makara telah membuat perancangan jahat. Okey. Allazina oleh orang-orang yang min daripada okey. Qablihim sebelum mereka fa maka lillah bagi Allah lah, terjemah lillah bagi Allah lah, al-makru segala perancangan, okey, al-makru perancangan, okey, jami'an kesemuanya, okey. Ya'lamu dia mengetahui ma apa yang taksibu melakukan, okey, taksibu melakukan kullu oleh setiap
kullu oleh setiap nafsin jiwa, okey, wa dan sa kelak ataupun nanti ya'lamu akan mengetahui okey, al-kuffar oleh orang-orang kafir, nanti akan mengetahui oleh orang-orang kafir li bagi okey, man siapakah uqbadar kesudahan yang baik. Uqbah tu akibat, adab negeri. Takkan nak terjemah akibat negeri, masuk akibat negeri ni kesudahan yang uqbadar, kesudahan yang baik. Okey, tolong terjemahkan dia Puan Rahimah, boleh Puan Rahimah terjemahkan Puan Rahimah? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah buat perancangan dan orang-orang yang sebelum mereka, maka bagi Allah lah segala perancangan, kesemuanya ia mengetahui melakukan oleh setiap jiwa dan nanti akan mengetahui oleh barang orang-orang kafir bagi siapakah kesudahan yang baik. Okey. Penutup ayat ni, Allah Ta'ala kata pada Nabi Muhammad SAW, terima kasih Puan Rahimah, sesungguhnya orang-orang sebelum mereka, iaitu orang-orang sebelum kafir Mekah, orang-orang sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, mereka banyak buat makar. Mereka banyak buat perancangan jahat untuk hancurkan Nabi dan pengikut Nabi tersebut. Orang-orang sebelum Nabi Muhammad, orang-orang sebelum zaman Mekah ni, dah banyak dah mereka buat perancangan jahat untuk menghancurkan Nabi mereka, untuk membinasakan Nabi yang dihantar pada mereka. Mereka buat perancangan jahat. Contoh, dalam surah Al-Baqarah, ayat kita sekarang makara kan? Makara ni plot. Mereka plot, maksudnya buat perancangan jahat. Contoh dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Ayatnya berbunyi wa makaru wa makarallah. Tolong baca dia Puan Maisarah, tolong baca oleh Puan Maisarah surah Ali Imran. Muka surat 57 ayat 54. Muka surat 57 ayat yang ke-54. Ayat 54. Ya. Syaitanirrajim. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Okey, tengok. Terima kasih Puan. Ayatnya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang kafir buat plot untuk menjatuhkan Nabi Isa alaihissalam. Ni kisah Nabi Isa ni. Orang kafir buat plot perancangan jahat untuk bunuh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi Allah Ta'ala membalas perancangan jahat mereka. Nabi Isa tak mati, ketua mereka yang mati. Dan Allah sebaik-baik yang membalas perancangan jahat orang-orang kafir. Allah sebaik-baik yang membalas perancangan jahat orang-orang kafir. Nabi Muhammad pun sama. Yang kuru, perkataan kita sekarang makaro. Mim, kaf, ro. Orang Indonesia terjemah senang. Mereka membuat makar. Orang Indonesia terjemah senang. Mereka membuat makar. Senang nak terjemah. Maksud buat makar tu apa dia? Mereka membuat perancangan jahat. Okey, mereka membuat perancangan jahat. Okey, baik. Contoh Nabi Muhammad dalam surah Al-Anfal. Tengok surah Al-Anfal. Muka surat berapa saya cari jap. Ini masa Nabi nak hijrah daripada malam yang Nabi nak hijrah daripada Mekah ke Madinah tu. Mereka merancang nak bunuh Nabi lah, nak peranjarakan Nabi lah, nak halau keluar lah. Surah Al-Anfal, bukan Al-A'raf, Al-Anfal. Okey. Muka surat 180. Muka surat 180 ayat 30. 180 ayat yang ke-30. Tolong baca dia, semua dah baca saya rasa. Tuan Haji Aziz, tolong baca boleh Tuan Haji Aziz. Muka surat 180 ayat 30.
ketika orang-orang kafir, yakni Quraisy, memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Terima kasih Tuan Haji Aziz. So berapa banyak yang kuru dalam ayat ni? Wa iz yamkuru, satu. Wa yamkuruna wa yamkurullah, dua, tiga. Wallahu khairul makirin. Empat perkataan makara dalam ayat ni. Mim kafra. Jadi Allah Ta'ala kata, orang-orang sebelum mereka, wahai Muhammad, telah banyak buat makar. Saya terjemah makar jelas senang. Apa makar? Plot, tipu daya, perancangan jahat. Tetapi perancangan jahat mereka semua dalam tangan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ada orang nak khianat kita, kita tak tahu. Ada orang cuba nak mengkhianati kita, kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, kemungkinan jadi tak apa yang mereka khianat tu. Jadi bila orang nak khianat kita, nak jatuhkan kita, kita tak tahu perancangan jahat mereka nak khianati kita, nak jatuhkan kita, kita tak tahu. Jadi oleh kerana kita tak tahu, kita tak buat preparation, kita tak buat persediaan, kita tak buat perancangan untuk balas balik. Sedar-sedar kita dah dijatuhkan, sedar-sedar kita telah pun dikhianati. Tapi kalau ada seseorang yang dia sedang merancang untuk jatuhkan kita, tetapi di kalangan dia tu ada yang informer, yang beritahu kita. Bos, dia rancang nak jatuhkan bos. Dia punya perancangan gini. Jadi kita dah tahu orang punya perancangan nak jatuhkan kita, apa kita punya persediaan? Kita dah buat persediaan nak counter balik kan? Kita buat persediaan nak counter dia balik tanpa dia tahu. Dia buat perancangan jahat nak jatuhkan kita, dia ingat kita tak tahu. Tapi kita ada informer di kalangan dia tu, di kalangan kawan dia beritahu kita. Jadi bila kita dah tahu, senang tak? Senang kan? Segala tindak tanduk dia, perancangan jahat dia, apa dia nak buat semua dalam pengetahuan kita, maka kita senang nak counter dia balik. Ini contoh. Kan? Waktu dalam peperangan, kita kena tahu tindak tanduk pihak musuh yang bakal mereka lakukan. Itu dalam ilmu peperangan. Allah Ta'ala kata, falillahil makru jami'a. Milik Allah lah segala perancangan jahat. Kita tak tahu apa orang kafir rancang nak buat pada kita. Kita tahu tak? Kita tak tahu. Nabi pun tak tahu. Nabi Muhammad pun masa dia hidup, Nabi tak tahu apa orang kafir rancang untuk buat pada Nabi. Kecuali Allah beritahu Nabi, baru Nabi tahu. Kalau Allah tak beritahu, Nabi pun tak tahu. Jadi Allah, bila dia tahu segala perancangan jahat orang kafir, senang tak dia nak gagalkan? Senang kan? Senang Allah Ta'ala nak gagalkan. Senang Allah Ta'ala nak buat tipu daya mereka tu tak terjadi. Sebab Allah dah tahu. Kita manusia, kita tak tahu apa orang nak rancang jahat belakang kita. Orang cuba nak jatuhkan kita, orang cuba nak tikam belakang kita, kita mana tahu. Kalau kita tahu, senanglah kita prepare awal-awal. Contoh Allah cakap kat Nabi. Ini contoh yang nak tunjuk Nabi pun tak tahu. Muka surat 91. Tolong baca dia, Puan Izawan ni, muka surat 91. Ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka, golongan munafik berkata, kami taat. Tetapi apabila mereka keluar dari majlismu, segolongan daripada mereka memutuskan pada malam hari satu rancangan yang lain daripada yang mereka katakan kepadamu. Allah memerintahkan malaikat mencatat apa yang mereka rancangkan itu. Justru berpalinglah wahai Muhammad daripada mereka, tidak menghiraukan apa yang mereka rancangkan, serta bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung yang memeliharamu daripada angkara mereka. Okey, tengok. Terima kasih Puan. Jelas ayat ni. Depan Nabi, munafik dia kata, okey, kami taat, kami patuh depan Nabi. Munafik ni lah. Belakang Nabi, mereka buat plot lain pula. Rancang lain pula nak buat. Depan Nabi, mereka berlakon nak taat Nabi. Di belakang Nabi, mereka merancang nak jatuhkan Nabi. Ni munafik punya perangai. Nabi tahu tak? Nabi tak tahu. Nabi tak tahu. Cuma bila turun ayat ni, barulah Nabi tahu. Allah Ta'ala kata, malaikat akan tulis apa yang, betul terjemah ni, Allah, He writes what they have planned at night. Apa mereka punya perancangan jahat malam tu, Allah suruh malaikat tulis. Nabi tahu tak? Nabi tak tahu. Cukup Allah cakap pada Nabi, berpalinglah pada mereka, jangan hiraukan mereka. Lebih pada tu, wa tawakkal 'ala Allah. Serah pada Allah.
Maksudnya seolah-olah masa mudahnya Allah kata teruskan kerja kau je. Dia orang tu biar aku settle. Jadi kita tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu tak apa perancangan orang kafir sekarang? Kita tak tahu. Akan datang tahun depan, 2 tahun depan, apa perancangan jahat mereka? Kita tahu tak? Kita tak tahu. Dan kita tak diwajibkan pun mencari tahu. Nak selidik orang kafir nak buat apa pada kita tahun depan. Orang kafir nak buat apa pada kita tahun depan. Kita tak disuruh selidik benda-benda macam tu. Tapi itu apa yang disuruh? Tawakal ala Allah. Berserah pada Allah. Apa maksud berserah pada Allah? Teruskan amal. Continue amal. Okay, baik. Ayat kita sekarang, Allah kata, sebelum orang jahat tu, mula-mula Allah kata, segala perancangan dalam tangan Allah, segala perancangan manusia jahat ni dalam pengetahuan Allah. Bahkan sebelum dia rancang lagi, Allah dah tahu dah. Ya'lamu ma taksibu. Tuan-tuan dan puan-puan, taksibu ni, orang asalnya kasabah kan? Kasabah. Kita biasa baca kasabah kat mana? Ayat akhir surah Al-Baqarah. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat, kan? Tu kasabah. So taksibu ni sama lah. Allah mengetahui setiap jiwa tu bukan sekadar apa yang dia dah buat. Apa yang kita akan buat, manusia yang akan buat esok lusa pun semua Allah dah tahu. Orang yang tak lahir lagi hari ni, orang tu tak lahir lagi. 20 tahun akan datang pun Allah dah tahu dah apa perancangan dia akan buat. Apa yang dia akan buat 20 tahun akan datang. Itu maksud ayat. Jadi kalau Allah tahu mengetahui segala-galanya tentang orang kafir, Allah Ta'ala boleh tak gagalkan perancangan jahat mereka? Boleh sangat. Itu maksud ayat ni. Kemudian Allah kata nanti, ada 2 nanti dalam bahasa Arab. Satu saufa, nanti. Sekarang sa, nanti yang dekat. Sekarang ni orang kafir, dia menganggap engkau sesat dan dia menganggap nanti berhala-berhala mereka akan beri bala bencana pada engkau. Ni orang kafir punya anggapan. Jadi orang kafir anggap oleh kerana Muhammad ni duk cela berhala-berhala kita, kutuk tokong kita, berhala kita, nanti dia kenalah. Bahasa kita sekarang panggil sial, suwe, orang Kelantan panggil majar. Dia kenalah sial, suwe, nasib malam daripada berhala kita. Maka Allah Ta'ala kata, orang kafir yang cakap macam tu, tak lama nanti mereka tahulah siapa sebenarnya akan mendapat kesudahan yang baik, siapa sebenarnya akan mendapat kesudahan yang buruk. Apa maksud tak lama lagi tu? Tuan-tuan dan puan-puan, orang kafir masa dia hidup, dia kata Nabi sesat. Orang kafir masa dia hidup, dia kata Nabi sesat. Jadi bagi mereka, bila kerana Nabi sesat, sahabat-sahabat Nabi sesat, bila Nabi dengan sahabat mati je, terus dapat musibah daripada berhala-berhala mereka. Contoh, surah apa ya? Al-Furqan, tak silap saya. Surah Al-Furqan. Kalau baca dia Puan Siti Nolis, boleh? Puan Siti Nolis baca surah Al-Furqan. Dia kata Nabi Muhammad menyesatkan dia. Orang musyrikin ni lah. Yes. Muka surat 363. 363 ayat 41 dan 42. Tolong baca. Puan Siti Nolis. Page 363 ayat 41 dan 42. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanya menjadikan engkau sebagai bahan ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutuskan oleh Allah sebagai Rasul? Sesungguhnya hampir sahaja dia menyesatkan kita daripada sembahan kita seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab siapa yang paling sesat jalannya. Masih puan. Masa hidup, sihat, molek ada, mereka cakap apa? Muhammad yang sesat, kita yang betul. Jadi, ke akhirat nanti katakanlah ada akhirat, Muhammad akan dapat tempat yang buruk, kita akan dapat tempat yang baik. Ini orang musyrikin punya kefahaman. Maka Allah Ta'ala kata, tak perlu tunggu akhirat, tak perlu tunggu kiamat. Ayat kita sekarang, saya'lamu. Kejap je lagi, orang kafir tahulah siapa dapat kesudahan yang baik. Kita, orang Islam klaim, kita akan dapat kesudahan yang baik. Orang Yahudi Nasrani pun klaim dia yang sama. Tuan-tuan puan, bila nak tahu? Tak payah tunggu kiamat baru tahu siapa tu orang tu nasib baik tak baik. Tak payah tunggu kiamat. Malam ni kita mati, malam ni kita tahu nasib baik tak baik menimpa kita. Malam ni kita mati, contoh, malam ni kita dah tahu dah nasib yang baik ataupun tak baik menimpa kita. Yahudi yang klaim kita sesat, kita tak bukan atas jalan kebenaran, Yahudi hari ni. Malam ni dia mati, Yahudi tu mati malam ni dia tak ditanam lagi. Dia dah tahu dah siapa akan bakal dapat nasib tak baik. Contoh ada seorang Yahudi, dia warak, dia takwa. Tapi dia Yahudi lah. Jadi oleh kerana Yahudi ni warak, takwa, tak zina, tak minum warak, tak mencuri, maka dia kata orang Islam sesat, Yahudi ni.
pemimpin Yahudi ni. Dia kata orang Islam sesat, tak betul dia kata. Jadi dia ni bila mati, dia terus tahu yang dia salah. Oleh kerana dia tahu dia salah, dia akan dapat nasib tak baik. Orang Islam dia tahu tak apa nasib dia? Dia tahulah. Orang Islam akan dia nak mati dah terseksa. Maksudnya dia agama yang salah. Lawan dia, orang Islam akan dapat kesudahan yang baik. Jadi orang musyrikin Mekah, tuan-tuan dan puan-puan, orang kafir Mekah, mereka tak perlu tunggu kiamat untuk mereka tahu kita akan dapat nasib yang baik. Tak perlu. Mereka nak mati nanti, masa mereka nak mati nanti pun, mereka dah tahu yang kita orang Islam akan dapat nasib yang baik. Sebab apa? Nasib tak baik menimpa mereka. Kalau mereka ajaran yang benar, mereka nak mati, mereka mudah mati, mereka tenang mati, masa tu mereka yakinlah orang Islam akan dapat nasib tak baik. Tapi sebaliknya berlaku masa mereka nak mati nanti, tengah azab nak mati tu, masa tu mereka tahu mereka akan dapat nasib tak baik, lawan dia apa dia? Orang Islam akan dapat nasib yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya cakap macam ni? Orang Yahudi ataupun Nasrani, ini salah satu contoh lah. Tak perlu tunggu kiamat baru kita tahu nasib kita baik tak baik. Dalam kubur kita dah boleh tahu. Bahkan masa sakaratul maut pun kita dah boleh tahu. Ada 2 ayat dalam Quran. Orang kafir ni masa dia nak mati, dia dah tahu keseksaan yang bakal menimpa dia. Tak mati lagi, tengah nazak nak mati tu dia tahu. Keseksaan yang bakal menimpa diri dia. Okay, surah An-Nisa. Boleh tak tengok surah An-Nisa? Kalau baca puan surah yang Haidam, surah An-Nisa. Muka surat 100 lebih lah, 100 berapa ya? 103. 103 puan. 103 ayat 159. Muka surat 103 ayat 159. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia iaitu Nabi Isa akan menjadi saksi mereka. Okay, baik. Jadi saksi untuk against them, menentang mereka. Jadi saksi untuk mendakwa mereka, bukan membela mereka. Terima kasih puan. Saya ulang balik terjemah dia. Terjemah dia, wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mauti. Tidak ada seorang pun di kalangan ahli kitab, iaitu Nasrani dan Yahudi, melainkan pasti akan beriman dengan Nabi Isa sebelum dia mati. Sebelum orang Yahudi Nasrani itu mati, dia akan beriman dengan Nabi Isa sebagai Rasulullah, bukan sebagai Allah, bukan sebagai anak Allah. Sekarang ni orang Kristian macam-macam kefahaman tentang Nabi Isa. Okey. Sebelum orang kafir mati, Allah kata mereka pasti akan beriman before his death. Sebelum kematian dia akan beriman. Betul lah Nabi Musa tu bukan Allah. Betul lah Nabi Musa tu hanya Rasulullah. Tapi masa tu beriman ada nilai tak? Tak ada nilai. Maknanya masa orang kafir tu tengah nazak nak mati, dia dah tahu dia salah. Dia dah tahu dia di pihak yang salah. Tak perlu tunggu masuk kubur, tak perlu tunggu hari kiamat kebangkitan, tak perlu. Masa dia nak mati tu dia dah tahu dia di pihak yang salah. Tengok. Allah kata tidak ada seorang pun di kalangan ahli kitab melainkan akan beriman dengan Nabi Isa sebelum kematian dia. Bukan kematian Nabi Isa, kematian dia ahli kitab tu. Kenapa? Masa dia nak mati, dia dah tahu dah yang ajaran dia salah sebelum ni. Nabi Isa tu hanyalah Rasulullah, manusia biasa. Bukan anak Allah, bukan Allah 3 dalam 1. Jadi masa tu belum nak beriman, ada nilai tak? Ada nilai. Dah masuk kubur belum? 159 ni. Puan Suraya baca. Dah masuk kubur belum? Belum masuk kubur lagi, dia dah tahu dah yang dia salah. Maknanya orang Islam betul. Sebab tu ayat kita sekarang, orang kafir akan mengetahui siapa yang bakal dapat tempat yang terbaik. Orang musyrikin, tuan-tuan dan puan-puan, orang Nasrani dan Yahudi, mereka pun tahu yang mereka akan yang ada hari akhirat. Ada syurga neraka. Jadi masing-masing klaim ajaran mereka je lah masuk syurga. Orang yang tak masuk syurga.
Ajaran mereka ialah ajaran yang masuk syurga, orang lain tak masuk syurga. Antara kefahaman orang Kristian apa tahu? Nabi Isa, Allah menjelma dalam bentuk Isa untuk merelakan dirinya disalib untuk menghapus seluruh dosa anak Adam. Jadi kita semua ni bangkit-bangkit mengikut kefahaman Kristian lah. Kita semua ni bangkit-bangkit dah tak ada dosa. Sebab apa? Dosa kita telah dihapuskan oleh Isa yang sedia untuk disalib untuk mengampun semua dosa-dosa kita. Dia mengikut salah satu kefahaman Kristian, kita semua buat dosa macam mana sekalipun, Nabi Isa punya baik, Allah punya baik, dia telah mengampunkan dosa-dosa kita dengan cara merelakan dirinya disalib. Kesian kefahaman macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ni hidup macam Kristian tu lah, kita dah tahu Allah akan ampun semua dosa-dosa kita, kita nak beramal tak? Tak nak beramal lah. Kristian punya kefahaman, kan? Kita ni, semua dosa kita telah diampunkan. Kenapa telah diampunkan? Allah menjelma dalam bentuk Isa, rela dirinya disalib. Kalau macam tu, tak perlu ada usaha untuk kebaikan. Tak perlu lagi gereja setiap minggu. Tak perlulah nak buat baik pada orang lain. Jadi seolah-olah pelajar masuk sekolah, hari pertama masuk sekolah, cikgu kata apa? Awak jangan risau. So, awak semua jangan risau. Hujung tahun saya akan bagi semua pelajar 100 markah. Hujung tahun nanti saya akan bagi semua pelajar 100 markah. Jadi agak-agak pelajar ni perlu berusaha tak? Tak ada usaha. Buat dono, buat bodoh je. Jadi kalaulah semua kita ni confirm Nabi Isa punya Allah Ta'ala menjelma dalam bentuk Isa dan merelakan dirinya disalib untuk ampun dosa kita semua. Tak payah beramal. Tak payah sungguh-sungguh jadi manusia terbaik. Tak payah sungguh-sungguh jadi manusia yang sempurna. Sebab dosa telah diampunkan. Contohlah tu bab kefahaman Kristian. Okey, baik. Seterusnya ayat terakhir surah Ar-Ra'd. Wa dan yaqulu berkata, allazina, orang-orang yang kafaru kafir, lasta tidaklah engkau, bukanlah engkau. Kalau tidaklah dia laisa, kalau lasta tidaklah engkau, mursalan seorang rasul. Kul katakanlah, kafa cukuplah, memadailah. Okay, sufficient, boleh terjemah. Memadailah, cukuplah. Bi dengan Allah syahidan sebagai saksi. Okey. Baini di antaraku, wa dan bainakum di antara kamu. Wa dan man orang yang indahu di sisinya ilmu pengetahuan, maksudnya ilmu pengetahuan samalah Alkitab, kitab. Maksud kita kat sini adalah kitab Taurat dan Injil. Puan Tamsiah Syuaib terjemahkan, boleh Puan Tamsiah? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berkata orang-orang yang kafir, tidaklah engkau seorang rasul. Katakanlah, cukuplah dengan Allah sebagai saksi di antaramu dan di antaraku dan di antara kamu dan orang yang di sisinya pengetahuan kitab. Okey, baik. Terima kasih Puan. Allah Ta'ala kata, akan berkata orang kafir. Ayat ni yakulu. Yakulu ni present tense dan juga future tense. Maksudnya, wahai Muhammad, orang kafir akan sentiasa kata, kau bukan rasul. Kau cakaplah macam-macam alasan pun, kau bagilah tadi kan, bukan tadi lah. Kita bincangkan ada 6 alasan orang kafir Nabi bukan Nabi. Dia bukan Nabi. Sebab 6 tadi kita dah bincang. Puan Izzawani dah ulang 6 tu. Dan ke-6 persoalan ataupun alasan yang mereka timbulkan tu Allah jawab tak? Allah jawab.
Walaupun Allah dah jawab ke 6 persoalan yang mereka timbulkan, mereka tetap akan kata, kau bukan Rasul, kau bukan Rasul. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi cakap, wahai Muhammad, cakap pada mereka, kau nak percaya ke tak nak percaya ke aku Rasul, tak penting. Cukuplah Allah menjadi saksi di antara aku dan di antara kamu yang aku ni Allah utuskan sebagai Rasul. Itu maksud ayat ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita buat baik, kita sebenarnya orang baik, orang tak tahu, ada masalah? Tak ada masalah. Cukuplah Allah tahu kebaikan kita, Allah akan beri balasan kepada kita. Maksudnya macam ni. Nabi, dia memang betul-betul Nabi dan dia pun telah menjalankan tugas sebagai seorang Nabi menyampaikan kepada semua orang yang dia patut sampaikan. Orang iktiraf ke, orang tak iktiraf ke, apa faedah untuk Nabi? Tak ada faedah pun. Orang bukan boleh masukkan Nabi dalam syurga, orang bukan boleh memberi apa-apa mudarat pada Nabi. Yang boleh masukkan Nabi dalam syurga, Allah. Yang menerima semua kebaikan Nabi adalah Allah. Jadi kita orang baik, orang tak tahu kebaikan kita. Kita telah banyak buat baik pada orang Islam, pada orang bukan Islam pun. Orang tak tahu kebaikan kita, ada masalah. Tak ada masalah pun. Kerana apa? Yang penting Allah tahu, Allah akan balas. Itu yang penting. Ni kita lebih memikirkan orang tahu banding Allah Ta'ala tahu. Okey, baik. Walaupun manusia semua tak iktiraf Nabi ni Nabi, semua manusia tak mengaku Nabi ni Nabi, maka Allah Ta'ala kata, Allah suruh Nabi kata sufficient. Cukuplah, Allah seorang pun tak apa dah. Bahkan kalau na'udzubillah, takkan berlaku dah ni. Tapi sekiranya, seandainya seluruh malaikat juga tak nak mengaku yang Nabi, no problem. Malaikat pun semua, contohlah, benda ni takkan berlaku. Tapi seandainya, sekiranya semua malaikat tak nak mengaku Nabi itu Nabi, pun tak ada masalah. Contoh, ketika mana Allah turunkan Quran pada Nabi, orang kafir tuduh Nabi reka-reka. Maka Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, jangan risau. Allah dengan malaikat sentiasa menjadi saksi terhadap kebenaran Al-Quran yang diturunkan pada engkau. Bahkan Allah Ta'ala kata, tengok muka surat 104. Tolong baca 104. Sekejap Tuan Haji Izali telah baca. Tuan Haji Izali, muka surat 104. Ayat yang ke 166. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat juga menyaksikannya. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Apa soalan ni? Terima kasih Tuan Haji Izali. Orang kafir tak terima yang Allah turunkan Quran pada Nabi. Orang kafir tetap kata Nabi reka dan sebagainya. Maka Allah kata, wahai Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi terhadap apa yang Allah turunkan pada kamu. Selain Allah, malaikat juga bersaksi atas kebenaran Al-Quran yang diturunkan pada kamu. Selain Allah jadi saksi yang Nabi ni cakap benar, Nabi telah menyampaikan, para malaikat juga menjadi saksi kebenaran Nabi. Tapi penutup ayat tu Allah kata, wa kafa billahi syahida. Kalaulah malaikat pun tak nak jadi saksi terhadap kebenaran Al-Quran Nabi bawa, kalaulah malaikat pun tak nak jadi saksi terhadap wahyu yang Nabi sampaikan, maka Allah kata tak apa, kalau malaikat tak nak pun tak apa, sebab cukuplah Allah seorang ataupun satu sebagai saksi. Okey, jadi ayat ni nak beritahu penutup lah ni. Aku dah beritahu dalil-dalil yang aku ni Nabi, aku dah beritahu dalil-dalil yang Quran ni betul daripada Allah kepada aku. Kalau kamu tak nak terima juga, aku tak kisah, sebab yang menjadi saksi aku ni Nabi adalah Allah. Ada tak siapa-siapa yang lagi kuat penyaksian dia? Ada tak siapa-siapa lagi hebat penyaksian dia? Tak. 100 orang saksi kata A, Allah dia kata B. Maka siapa lagi kuat? Allah. Orang nak kata apa, orang tak nak terima, orang tak nak percaya, biar api ya. Apa masalahnya? Kerana yang penting Allah Ta'ala nak menerima. Pertama Allah, dalam ayat ni Allah nak beritahu ada 2 saksi kuat. Ada 2 saksi kuat terhadap kebenaran Nabi. Pertama Allah, yang kedua orang yang di sisinya ada ilmu kitab. Siapa dia? Orang-orang yang mengetahui Nabi itu benar, orang-orang yang mengetahui kitab itu benar, lalu memilih untuk beriman dengan Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah semua Yahudi sepakat, semua Nasrani sepakat yang Nabi ni palsu, Nabi ni tak betul, Nabi ni mengaku sendiri dia, rekaan, bukan dia sendiri, nescaya tak ada seorang pun Yahudi yang akan beriman dengan Nabi. Betul kan? Nak dia pula bangsa Arab bukan bangsa Yahudi. Dia adalah Nabi palsu.
okey, dia adalah nabi tipu, nabi palsu. Bukan bangsa Yahudi pula tu. Nescaya kalaulah nabi ni betul-betul palsu, 100% Yahudi dan 100% Nasrani tak akan beriman dengan Nabi Muhammad. Tetapi berapa ramai Yahudi yang betul-betul beriman dengan Nabi? Yahudi tu dia ada ilmu tentang Taurat. Dia sebahagian mereka ada ilmu tentang Injil, Nasrani. Jadi orang ada ilmu di kalangan Yahudi dan ada ilmu di kalangan Nasrani beriman dengan Nabi. Maknanya apa? Maknanya dia bersaksi atas kebenaran Nabi, dia bersaksi atas kebenaran Al-Quran. Jadi yang ada ilmu kitab ni orang Yahudi ramai. Orang Yahudi ada ilmu tentang Taurat, orang Nasrani yang ada tentang Injil, berlambak-lambak ramai. Tapi cukuplah bagi Allah, cukuplah bagi Nabi Muhammad, sedikit di kalangan Yahudi yang beriman dengan Nabi Muhammad menjadi saksi benarnya Nabi Muhammad, cukuplah. Walaupun sikit dah cukup. Kenapa? Adanya sebahagian ahli kitab yang beriman dengan Nabi, percaya dengan Nabi, maknanya Nabi tu benar apa yang dibawa. Kalau 100% ada seorang beriman dengan Nabi dekat ahli kitab, boleh kita kata dia memang confirm Nabi palsu. Tapi tak. Ada sebahagian beriman dengan Nabi, maknanya Nabi ni benar. Kalau Nabi ni tak betul, tak ada seorang pun beriman dengan dia. Oleh kerana ada juga beriman dengan dia, maknanya ada betul pada diri dia. Okay, ayat macam ni Allah jawab dalam banyak tempat. Apa bukti Nabi-Nabi? Apa bukti Nabi tu Nabi? Salah satu buktinya adalah Nabi Muhammad boleh menceritakan dengan detail kisah-kisah Nabi terdahulu. Sedangkan dia tak pandai membaca, tak pandai menulis, tapi dia boleh cerita dengan detail kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Contoh, masa Allah turunkan kisah Talut dan Jalut pada Nabi Muhammad. Tengok muka surat 41. Kisah Talut dan Jalut ni bermula daripada ayat 42-46. Tapi tak apalah, kita ringkaskan, kita baca 251 sampai 252. 251 sampai 252, tolong baca dia Puan Rahimah, tolong baca balik Puan Rahimah. 232 Ustaz. Muka surat 41. Ayat 251 dan 252. Muka surat 41. 251 dan 252. 251. Ayat 251 ya Ustaz? Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mereka mengalahkan dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarnya apa yang dia kehendaki. Dan jika Allah tidak melindungi sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, nescaya rosaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai kurniaan yang dilimpahkan atas seluruh alam. 252. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau Muhammad adalah merupakan seorang rasul. Terima kasih Puan Rahimah. Apa maksud ayat ni? Kau tak percaya Nabi Muhammad tu Nabi. Kau tak terima Nabi Muhammad tu Nabi. Tapi tahu tak? Dia boleh cerita dengan detail kisah Talut dan Jalut. Kita nak tahu kisah Talut dan Jalut, muka surat 40, ayat 246 sampailah 251 tadi. Dekat selai ni. Selai ni kisah Talut dan Jalut. Jadi Nabi Muhammad, dia tahu kat mana kisah Talut dan Jalut. Kisah Talut dengan Jalut ni kisah famous Bani Israel. Nabi Muhammad bahasa Arab tak reti baca, tak reti tulis. Bahasa Hebrew lagilah tak reti baca, tak reti tulis. Tapi boleh cerita dengan detail kisah Talut dan Jalut. Itu maknanya apa? Itu maknanya ni Nabi. Sebab tu Allah kata dalam ayat yang dibaca tadi oleh Puan Rahimah tadi, penutup dia, wa innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau benar-benar di kalangan Rasul yang diutuskan. Apa bukti dia kebenaran kau? Ni kau boleh cerita detail. Maknanya kau memang betul-betul dapat wahyu daripada Allah lah. Kalau kau tak dapat wahyu daripada Allah, kau tahu daripada celah mana kisah-kisah. Itu maksud ayat ni. Boleh? Itu maksud ayat ini. Okey, baik.
Waman indahu ilmu kitab ni Allah Taala nak puji Yahudi yang masuk Islam beriman dengan Nabi SAW. Okey, baik, selesai surah Ar-Ra'du, kita nak masuk surah Ibrahim pula. Okey. Kita dah masa sikit lagi. Kita bincang sedikit sebanyak surah Ibrahim. Okey, baik, surah Ibrahim adalah surah yang ke-14, surah yang ke-14 daripada awal surah, awal Al-Quran. Daripada sudut penurunan, surah ni adalah surah yang ke-72 diturunkan setelah surah Nuh. Juzuk 29 ada surah Nuh kan, juzuk 29. Ni surah ni turun selepas surah Nuh. Surah ni adalah surah Makkiyah. Surah ni betul lah. Surah ni adalah surah Makkiyah. Surah diturunkan di Mekah. Kita tengok kat tempat kita, dekat Quran kita pun ada tulis Makkiyah kan. Kat Quran kita, lepas ditulis surah, nama surah tu ditulis Makkiyah. Maksudnya surah ni diturunkan di Mekah. Itu maksud Makkiyah. Okey, baik. Surah ini mengandungi 52 ayat. Surah ni mengandungi 52 ayat dan 831 patah perkataan. 831 patah perkataan. Okey, baik. Surah ini dinamakan Ibrahim kerana dalam surah ini ada cerita kisah Nabi Ibrahim, tapi tak banyak pun. Surah ni muka surat 255, 256, 257, 258, 259, 260 baru ada. 260 baru ada kisah Nabi Ibrahim. Itu pun daripada ayat 25 sampailah ayat 41. Tu je. 25 sampai 41. Tu dia lah kisah Nabi Ibrahim. Yang lain tu tak ada kaitan pun dengan Nabi Ibrahim. Oleh kerana ada kisah Nabi Ibrahim dalam surah ni, maka surah ni dipanggil surah Ibrahim. Okey, baik. Kandungan surah. Dalam surah ini pertama kita akan cerita kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, balasan terhadap orang kafir dan orang zalim. Dalam surah ni, balasan terhadap orang kafir dan orang zalim. Yang ketiga, keadaan orang kafir ketika keluar daripada kubur pada hari kebangkitan. Keadaan orang kafir yang akan keluar daripada kubur pada hari kebangkitan, itu yang ketiga. Yang keempat dalam surahnya adalah doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap isteri dan anak-anak dia yang dia tinggalkan di lembah yang langsung tidak ada sebarang sumber makanan. Okey, baik. Apa relate surah Ar-Ra'du dengan surah Ibrahim? Pertama, surah Ar-Ra'du dengan surah Ibrahim, kedua-duanya diturunkan di Mekah. Maksudnya, kedua-dua surah ini memberi tumpuan pada orang musyrikin sesat akan pilih jalan yang benar. Yang kedua, dalam surah Ar-Ra'du, Allah cerita tentang orang kafir yang tak nak percaya hari kebangkitan. Manakala surah Ibrahim, Allah Ta'ala menceritakan dalam surah ini, apakah nasib yang bakal menimpa orang-orang yang tak nak percaya adanya keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Penutup surah Ibrahim, kita akan bincang nanti. Allah menceritakan suasana hari kiamat. Penutup surah Ibrahim, Allah Ta'ala akan ceritakan suasana hari kiamat. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, surah Ibrahim. Okey, baik. Ibrahim ni adalah bahasa Suryani. Bahasa Suryani ni lebih kurang sama dengan bahasa Ibru. Ikut bahasa Suryani, Ibru tu maknanya ayah, Rahim tu maknanya penyayang. Jadi Ibrahim ayah yang penyayang. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra ni ada 5 penerangan dia. Kita dah lalu penerangan dia dalam surah Ar-Ra'du dulu kan. Masa mula-mula masuk surah Ar-Ra'du pun Alif Lam Ra. Sekarang pun Alif Lam Ra. Ar-Ra'du Alif Lam Mim Ra. Sekarang Alif Lam Ra. Penerangannya ada 5. 5 tu sama je lah. Okey. Pertama, maksud Alif Lam Ra, wallahu a'lam. Ini pendapat Abu Bakar, Umar, Osman radhiyallahu anhu. Okey. Pendapat yang kedua, Alif Lam Ra adalah huruf tanbih. Maksud huruf tanbih adalah huruf untuk ambil perhatian, tarik perhatian. Dengar betul-betul, perhatian kami nak sampaikan benda besar. Ini yang kedua. Yang ketiga, maksud Alif Lam Ra, ada sebahagian yang cuba nak tafsirkan. Alif tu Allah, Lam tu Jibril, Alif tu Allah, Alif tu Ana, Alif tu Ana,
Lam tu Allah, ra tu ara, melihat. Maksudnya akulah Allah yang melihat. Ini tafsir yang ketiga. Saya ringkaskan sebab kita dah lalu. Yang keempat, Imam Fakhruddin Ar-Razi kata, ibadat ni ada tiga, ibadat badan, ibadat lidah, ibadat lidah, ibadat badan dan ibadat hati. Setiap satu daripada tiga tersebut ada yang difahami akal, ada yang tak difahami akal. Setiap satu daripada tiga tersebut. Jadi, ibadat lidah ada yang difaham akal, ada tak difaham akal. Contoh sebut subhanallah, akal kita faham apa makna subhanallah. Kita sebut Allahu Akbar, kita faham apa makna Allahu Akbar. Kita sebut Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, akal kita faham apa maksud tersebut. Kita istighfar, ibadat lidah. Kita selawat, ibadat lidah. Kita faham tak? Kita faham. Adapun alif lam ra, alif lam mim ra, yasin, kaf ha ya ain sad, ibadat lidah tak? Ibadat lidah juga. Baca, faham tak? Tak faham. Sama ada faham tak faham, baca tetap dapat pahala. Itu yang keempat. Yang kelima, ni saya dengar daripada Dr. Kamilin Jamili, dia berkata, huruf-huruf macam ni, awal surah macam ni, kalau kita gabung-gabungkan, kita combine-kan, dia kata bentuk satu ayat. Apa ayatnya berbunyi? Nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Ada 14 huruf muqatta'ah, ada 14 huruf. Alif 1, ha, ya, ta, ha, ra. Ni yang panjang 2 harakat. Alif 1 harakat. Kemudian yang panjang 6 harakat, ada lebih kurang 8 huruf. 8 huruf. Naqasa asalukum. Nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. Ilmu tajwid lah. Okey. Jadi kesemua huruf-huruf awal surah ni kalau digabungkan, menurut Dr. Kamilin Jamili, dia pun saya tak ingat dah baca kat mana. Dia kata akan terbentuk satu perkataan yang beri makna nassun hakimun. Ini adalah nas, dalil hujah yang penuh dengan hikmah, qati'un yang pasti kebenarannya, lahu sirrun, dia ada rahsia dia tersendiri. Hurufnya ada rahsia tersendiri, kita je tak tahu rahsia-rahsia. Okey, baik, tu alif lam ra, jadi tak payah terang, tak payah terjemah dan faham ni. Kitabun, ini adalah kitab. Kitabun, ini adalah kitab. Anzalnahu, yang kami turunkannya. Anzalnahu, yang kami turunkannya. Al-Quran ni lah. Ilaika, kepadamu. Ilaika, kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW. Li agar ataupun untuk. Li agar ataupun untuk. Tukhrija, engkau mengeluarkan. Tukhrija, engkau mengeluarkan. Okey. An-nas, manusia. An-nas, manusia. Min, daripada Az-zulumat, kegelapan-kegelapan. Az-zulumat, kegelapan-kegelapan. Plural. Ila, kepada. An-nur, cahaya. An-nur, cahaya. Bi, dengan. Izni, izin. Izni, izin. Rabbihim, Tuhan mereka. Rabbihim, Tuhan mereka. Ila, kepada. Sirati, jalan. Sirati, jalan. Al-Azizi, yang maha perkasa. Al-Hamid, lagi terpuji. Al-Hamid, lagi terpuji. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Maisarah, terjemahkan boleh Puan Maisarah. Ayat ni ayat terakhir kita lah malam ni, ayat 1 surah Ibrahim. Puan Maisarah, terjemahkan. Ini adalah kitab yang kami turunkannya kepadamu untuk engkau mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya dengan izin Tuhan mereka, kepada jalan yang maha perkasa lagi terpuji. Okey, baik. Terima kasih, Puan. Surah Ibrahim, Allah Ta'ala menceritakan tentang kitab Al-Quran sama sebagaimana muqaddimah surah Ar-Ra'du. Saya baca surah Ar-Ra'du, muka surat 249. Tilka ayatul kitab. Ini adalah ayat-ayat dalam kitab. Ibrahim, apa tujuan Allah turunkan kitab pada Nabi Muhammad? Tujuannya adalah untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan, syirik, kufur, dosa-dosa maksiat, kepada cahaya iman, kepada cahaya kebenaran. Itu tujuannya. Kita belajar Quran, kita faham Quran. Kemudian kita nak terus istiqamah dengan cahaya Al-Quran tersebut, sampailah kita menemui jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Yang maha perkasa lagi maha terpuji.
Okey, baik. Tujuan kita belajar ni Allah cakap kat Nabi ni, tujuan kami bagi Quran pada engkau wahai Muhammad, apa tugas dia? Bukan sekadar baca taranum sedap-sedap, baca berlagu seronok-seronok. Ya, tu salah satu maksud juga, tu salah satu seni Al-Quran juga. Tapi maksud utama Allah bagi Quran pada Nabi ialah untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Maksudnya daripada kafir, daripada musyrik kepada cahaya Islam. Kita pun tuan-tuan dan puan-puan, orang Islam, dah mukmin, dah beriman bagus. Tapi kita ni berada dalam cahaya kegelapan. Kalau kita sentiasa majlis ilmu, majlis zikir, majlis selawat, majlis istighfar, alhamdulillah, kita dalam cahaya. Tapi kalau kita banyak lara, pagi, petang, siang, malam, lara, hiburan sahaja, maka kita juga berada dalam kegelapan. Lafaz kegelapan Allah datangkan lafaz plural. Maksud plural ni banyak sebenarnya kegelapan ni. Pertama, kafir, kufur, syirik itu memang dah gelap. Orang Islam yang terlibat dengan dosa maksiat tak nak taubat, itu pun dalam kegelapan. Orang Islam yang duduk dengan majlis-majlis lalai, semayang bang tak tahu je, dia pun dalam kegelapan. Dia tugas Nabi bukan kecil tau. Nak mengeluarkan ramai manusia dalam kegelapan yang tak apa-apa, banyak sangat kegelapan, kepada satu cahaya yang benar, cahaya agama Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar Quran ni pun sama juga. Kita nak keluar daripada kegelapan dosa maksiat kepada cahaya iman yang sebenar. Walau bagaimanapun Al-Quran tak mampu buat manusia terkeluar daripada kegelapan, Nabi pun tak mampu nak buat manusia terkeluar daripada kegelapan kecuali dengan biizni rabbihim. Ni adalah ayat ni. Dengan izin Tuhan mereka. Kalau Allah izin, jadi. Kalau Allah tak izin, Nabi sampaikan Al-Quran 1000 kali pada seorang manusia tu, contoh, tetap dia tidak akan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dia tidak akan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Nabi dah sampaikan dengan ayat, Nabi penceramah terbaik, penasihat terbaik, motivator terbaik, penyampai terbaik tu Nabi. Orang yang terbaik macam Nabi ni, kalau dah sampaikan pada mereka, mereka tak nak terima juga, maksudnya tidak ada hidayah untuk mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita ustaz, walaupun kita guru agama, kita kena ingat kita tak boleh ubah orang. Kalau orang tu dapat berubah bukan dengan sebab cakap saya. Orang tu berubah bukan dengan sebab ceramah saya. Bukan dengan sebab tausiah saya. Tapi orang tu berubah dengan izin Allah. Makna izin Allah kat sini adalah kehendak Allah. Makna izin Allah kat sini adalah kehendak Allah. Okey? Jadi kita ustaz hebat macam mana sekalipun, kena ingat kita tak mampu nak buat orang yang jahat jadi baik. Tapi tu ramai orang masuk kelas ustaz dulu jahat jadi baik. Dulu tak beramal, sekarang jadi orang beramal. Bukan sebab saya. Tapi ni, bi'izni rabbihim. Dengan izin Tuhan mereka. Kalau Allah tak izin, duduklah ceramah pagi sampai malam pun, kalau Allah tak nak keluarkan daripada kegelapan kepada cahaya, sama. Tetap tak akan berlaku. Tetap tidak akan berlaku. Okey, baik. Kemudian Allah sebut dalam ayat ni, Al-Aziz. Nama Allah Al-Aziz. Apa maksud nama Allah Al-Aziz? Maha perkasa. Apa kaitannya? Maksudnya macam ni. Kalau Nabi Allah dah hantar dan Allah bagi macam-macam mujizat pada Nabi tu, dan kemudian orang tak nak beriman dengan Nabi tu, orang tu tetap tak nak mahu keluar daripada kegelapan kepada saya, tak nak stay dalam kegelapan, maka dia kena ingat Allah tu Al-Aziz. Apa soal Al-Aziz? Maha berkuasa untuk buat apa saja pada orang tu. Tak ada siapa boleh halang. Dia anak raja, anak menteri, anak orang paling kuat, anak orang paling kaya, anak jutawan, tak kisah siapa saja ayah dia, Allah berkuasa untuk azab dia. Dalam masa yang sama, Allah tak pernah zalim. Allah tak boleh dikritik. Allah Ta'ala tak boleh dipersoalkan persoalan apa yang Allah buat. Kerana Allah tu sifat dia apa? Al-Hamid. Sangat-sangat terpuji dalam apa saja keputusan dia. Apa saja dia nak buat, dia nak azab orang kafir, nak matikan orang kafir, Allah Ta'ala maha terpuji. Ada tak orang musyrikin Mekah salahkan Allah? Ada tak pernah dengar mana-mana sirah orang musyrikin Mekah salahkan Allah? Tak patut Allah buat macam tu kat kaum Nabi Isa. Tak patut Allah buat macam tu pada kaum Nabi Musa. Tak patut Allah buat macam tu pada Nabi Muhammad. Tak patut Allah buat macam tu pada kaum yang Allah binasakan sebelum ni. Contoh, kaum Nabi Nuh Allah tenggelam banjir. Kaum Hud Allah Ta'ala bagi puting beliung. Pernah dengar tak ada orang komplain, dia kata apa? Tak patut Allah buat macam tu. Tak patut Allah macam tu. Tak ada. Kerana apa? Orang ahli kita, orang musyrikin, mereka tahu itulah perbuatan terbaik yang Allah boleh buat, yang Allah patut buat pada orang kafir. Jadi apa saja keputusan Allah ke akhirat nanti, tuan-tuan dan puan-puan, memasukkan orang yang baik dalam syurga, masukkan orang jahat dalam neraka, Allah Ta'ala tetap Al-Hamid, maha terpuji.
Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak puji Allah Ta'ala pun, pujian tu tetap kembali pada Allah. Saya buat lukisan, saya lukis, saya tampal kat satu tempat. Lukisan tu saya punya. Datang orang, dia cakap, cantik sungguhlah lukisan ni, hebatlah lukisan ni, real lah lukisan ni. Walaupun orang tu tak sebut nama saya yang lukis lukisan tersebut, tapi saya suka tak? Saya bangga tak? Saya bangga. Kerana apa? Pujian tu walaupun dia tak sebut nama saya, tetap kembali pada saya. Saya yang buat lukisan tu. Contoh. Jadi apa maksud Allah Al-Hamid? Maha terpuji, sentiasa terpuji. Kita puji manusia. Dia ni cantik lah. Tak sebut Allah pun. Dia suara sedap lah baca Quran, tak sebut Allah pun. Dia suara sedap lah menyanyi, tak sebut Allah pun. Walaupun kita puji orang tu tak sebut nama Allah, kita puji orang tu tak kaitkan dengan Allah, pujian itu tetap kembali pada Allah. Itu maksud ayat ni. Cuma kita lah tak dapat apa-apa. Maksudnya kita puji orang, kita kata Alhamdulillah Allah bagi suara awak sedap. Alhamdulillah Allah bagi rupa awak handsome, cantik. Macam tu. Sebut nama Allah juga. Katakanlah tak sebut nama Allah, orang kafir sama kafir. Takkan ada sebut nama Allah? Tak. Walaupun tak sebut nama Allah, Allah Ta'ala tetap Al-Hamid, memiliki segala pujian. Sebab tu Al-Fatihah apa bunyi dia? Alhamdu, segala pujian lillah, bagi Allah. Okey, baik, kita berhenti sini dulu. Bersama minggu depan insya-Allah. Boleh? Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua, sama-sama. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama.